sambung cara membuat media tanaman untuk menanam pokok. So kat sini saya ada 3 jenis. Okay, yang ni topsoil. Okay, kemudian kita ada tanah organik dan juga kita ada pasir. Okay, so setiap media tanaman ni dia ada fungsi dia tertentu lah. Okay, untuk topsoil ni dia lebih kepada base dia. Okay, so kita mesti ada base sebab dalam base ni kandungan nutrien dia sangat tinggi. Okay, so kena ada topsoil yang baik lah. Okay, selalunya kita boleh dapatkan di nursery ataupun kalau dekat tanah yang sedia ada tu yang lapisan paling atas sekali. Okay, kemudian kita ada tanah organik. Tanah organik ni akan membantu pengairan dan juga dia akan menampung kandungan nutrien. Okay, kalau topsoil tadi dah ada nutrien, so dia akan top up lagi lah nutrien untuk topsoil. Dan last sekali kita ada pasir. So pasir penting untuk aliran supaya air tidak bertakung. So bajuhan dia kalau untuk tanaman bunga, buah-buahan, kita guna yang basic ratio lah, basic campuran. Iaitu kita mesti ambil topsoil ni mesti ambil 3. Okay, 3. Saya gunakan scoop kat sini. So pastikan setiap scoop yang diambil tu lebih kurang sama banyak lah. Okay, kemudian organik mesti 2. Tadi ni 3, kemudian organik 2 pula. So tambah 2 lagi. Okay, dan sekali pasir. Pasir ambil 1 saja bahagian dia. Okay, so tanah yang dah bercampur tadi kita gaulkan. Okay, gaulkan. Kita tengok kalau ada batu ke, kalau ada rumput ke, kita kena keluarkan lah. Kita gaulkan sebati. Okay, macam ni bila dah sebati nanti kita boleh masuk dalam pasu lah. Okay, kalau macam ni tadi saya guna 3-2-1 dapat sikit saja kan tanah campurannya. Jadi kita boleh doublekan ratio tadi. So kalau saya nak doublekan 2 kali ganda maksudnya topsoil jadi berapa? Okay, jadi 6. Okay, betul. So kalau organik jadi 4, yang ni jadi 2. So ambil double lah, 6, 4, 2. Kalau tak kita kena bancuh lagi sekali. Okay, tengok saya nak guna pasu yang besar ni tengok berapa banyak yang kita perlukan lah. Okay, kalau nak mudah kita terus pakai bekas yang besar sikit lah untuk ambil tanah-tanah yang ada ni supaya kerja kita menjadi cepat dan mudah. Okay, so saya dah doublekan ratio setiap tanah campuran. Kita gaul semula. Okay, gaul kasih sebati. Okay, check kalau ada batu ada rumput, kena keluarkan lah. Seterusnya bila tanah tu dah bercampur sebati macam ni, so kita akan masuk dalam pasu lah. Okay, kalau selalu beli pasu nampak ada lubang kan kat bawah permukaan dia, kita kena tutup lubang ni. Kalau tidak nanti habis media kita akan keluar bila kita siram pokok So tak nak kasih media tu hilang dengan cepat, kena tutup gunakan batu. Okay, gunakan sisa-sisa tumbuhan pun boleh jugalah, lebih organik. Okay, dan kita masukkan je lah. Okay, media yang tadi telah kita sediakan, kita masukkan. Okay, so kita masukkan separuh dan kita mampatkan lah. Okay, mampatkan supaya dia dapat memenuhi keseluruhan ruang dalam pasu. Okay. Kalau ada anak pokok nak dipindahkan, okay, lebih kurang macam ni, 3/4 macam ni, kita boleh ambil anak pokok dan pindahkan dan penuhkan keseluruhan pasu yang kita ada. Okay. Selebih pada tu saya nak bagi tahu, selain daripada tanah yang saya tunjuk kat sini, kita juga boleh menggunakan bahan-bahan recycle lah, seperti sabut kelapa, sekam padi, kita boleh gunakan habuk kayu. Okay. So bahan-bahan tu juga kita kena tahu dia punya asal usul tu daripada mana. Kalau macam sabut kelapa ni kandungan organik dia agak tinggi, so dia boleh gantikan bahagian yang kedua tadi, bahan organik. Tapi kalau habuk kayu dia sangat halus kan, so karakteristik dia tu kita boleh gantikan bahagian pasir. Kalau macam tanah atas ni selalunya kita tak banyak pilihan, dia antara tanah gambut ataupun tanah loam je lah yang kita boleh buat pergantian. Ya, ataupun kalau kita nampak macam leceh kan nak campur, nak kenal pasti dia punya karakteristik, kita boleh terus dapatkan dekat nursery pun ada jual juga tanah campuran. Okay, so boleh beli kat nursery. Okay, tengok kena baca sikit lah dia punya tanah campuran ni diperbuat daripada apa, dia punya ingredient apa. Sebab kadang-kadang bahan campuran dia tu tidak berkualiti So kalau macam ni boleh
dapat dengan harga RM10 macam itulah. Kandungannya 5 liter tadi saya cakap pasal tanah campuran ni kan. So pihak kelab pun ada jual tapi tak banyak. So kalau nak dapatkan nanti lepas habis sharing knowledge ni boleh dapatkan dengan penasihat kelab Okay, so saya seterusnya ada contoh keratan batang pokok bayam Brazil. Saya akan tanam lah. So, tadi kalau kita nak transplant daripada pasu, so kena tinggalkan sikit space. Tapi kalau nak buat keratan batang, kita nak cucuk je kan. Jadi kita boleh penuhkan pasu ni. Okay, penuhkan dia. Okay, mampatkan sikit. Okay, supaya semua tanah dapat memenuhi ruang dalam pasu. Okay. Okay, ratakan. Dan kita boleh terus cucuk je. Okay, so saya ada contoh tanaman bayam Brazil paling senang sekali nak tanam. Okay, siapa pun yang tanam insya-Allah mesti boleh bercambah punya. Okay, lepas tanam baru kita siram sebab kalau kita siram pada awal nanti dia akan comot lah. Tanah dengan tangan kita akan kotor kan. Jadi bila dah siap semua baru kita siram. Siram pun jangan siram direct kena tahan dengan tangan sebab pokok ni masih baru lagi. Takut nanti dia tumbang ke apa ke. Okay, dah siap baru siram. Okay, lepas tu letaklah di bawah sinaran matahari supaya dia boleh hidup dan subur. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara penanaman menggunakan bahagian vegetatif tanaman ataupun bahagian asexual. Anda dah biasa menanam menggunakan biji benih, tapi hari ini kita menggunakan tanpa biji benih. Okey. Pendek kata, bahan-bahan semua ni ialah bahan-bahan yang mudah. Bahagian tanaman yang mudah ditemui, mudah diambil di dapur anda, mudah diperolehi di mana-mana kedai runcit dan sangat berkhasiat untuk masakan anda. Okey, kita mulakan dengan tanaman keledik. Okey, satu tanaman yang sangat berkhasiat. Okey, sangat mudah untuk ditanam. Okey, dan juga boleh dimakan sama ada isi ataupun dia punya pucuk. Okey. So, saya nak tekankan kepada anda semua dekat sini bahawa isi yang kita makan ni, sangat berkhasiat mengandungi karbohidrat. Okey, boleh ganti nasi lah pendek kata. Lebih hebat daripada ubi kentang lagi. Okey. So, sekarang ni kita nak terangkan juga pemakanan pucuk dia. Okey, pucuk dia ni setanding hebat dia dengan isi dia. Mengandungi antioksidan dan juga anti kanser. Okey. So, sekarang ni kita pergi kepada penanaman ubi dahulu. Ni bukan malas lah, terlebih rajin kan. Banyak masa kita biarkan dia dekat rumah, lama-lama dia tumbuh macam ni. Okey, so macam mana kita nak buat? Jangan panik, jangan buang macam tu je. Okey, so kita ambil bahagian ni, kita buat penanaman daripada bahagian dapur, kita pergi ke kebun kita. Okey, so macam mana nak tanam ubi ni? Mudah je. Kita ambil pisau and then kita bahagikan bahagian yang ada mata tunas ni. Okey, kita buat macam ni Mana-mana bahagian mata tunas sahaja, jangan membazir pucuk dia ni. Okey, yang tak ada tunas pun boleh tanam. Okey, so dekat sini saya dah sediakan media, okey, media organik yang baguslah. Okey, kita galikan sikit tanah macam ni and then kita masuk biar terbenam ubi dia. Okey. Okey. Kita letak and then kita firmkan sikit, tekankan sikit tanah dia ni supaya air yang kita siram tu ada kontak dengan ubi yang kita tanam. Baru dia boleh hidup. Jangan main longgar-longgar je. Kalau kita main letak je macam tu, tak ada apa, bila kita siram
air tu dia tak bersentuh antara tanah dengan tumbuhan tu. Jadi dia kuranglah nak hidup dengan baik. Okey. Okey, dah siap. Ini untuk penanaman ubi. Okey. Penanaman ubi. Mudah je. Okey. Dan yang seterusnya kita pergi bahagian pucuk. Ini keledek jenis makan pucuk, bukan makan ubi macam yang first tadi. Yang first tadi boleh makan ubi setelah 3 bulan tanam dan boleh makan pucuk setelah sebulan tanam. Okey, yang ni memang jenis untuk pucuk je. So, macam mana kita nak ambil pucuk dia? Kita ambil macam ni. Okey. Kita ambil 3 hingga 5 mata tunas. Nak confident sikit lah hidup. Okay. Okay. Sekarang kita ada 2 bahagian yang ada mata tunas pucuk ni. Okay. And then ada bahagian yang tak ada pucuk. Sebenarnya dua-dua boleh pakai. Okay. Dua-dua boleh guna. Yang pucuk ni, okay, yang penting sekali, mata tunas yang pertama ni mesti terbenam dekat dalam tanah untuk pengeluaran akar. Wajib. Dia tak boleh sekerat macam ni je. Kalau tanam sekerat je dekat sini, tak sampai mata tunas dia akan masuk air, dia busuk. Okay. So, kita tanam agak sengit sikit. Bagi dia tengok. Okay, tekan sikit tanah tu. Okay. Mata tunas yang pertama mesti tenggelam. Okay, tekan. Okey, siap. Lepas sebulan boleh kutip pucuk keledek. Okey, next tanaman kita yang seterusnya ialah serai. Okey. Serai ni satu tanaman wajib ada di rumah. Okey. Kalau tak ada memang tak tahulah orang rumah tu macam mana kan. Okey, ni kategori tanaman orang panggil tanam, tinggal dan tuai. Orang beranang wajib tahu kan. Okey, banyak khasiat serai ni kalau tak ada kat rumah memang sangat-sangat rugi. Okey, antara yang kita glamour sekarang ni buat straw minuman lah, apa-apalah. Tapi yang penting lagi bagus kalau anda rela merebus dia bersama madu dengan halia untuk jadikan minuman harian. Itu lagi bagus. Okey, okey. So sekarang ni saya nak tunjukkan ni serai lah. Contoh yang kita beli daripada kedai. Okey. So sekarang ni kita rasa sayang nak tanam sebab kita rasa membazir, kita beli tadi mahal. So saya akan tunjukkan tanpa rasa membazir. Okey. So kita akan ambil bahagian sikit saja dan selebihnya tu kita boleh guna untuk dapur kita untuk masak. Okey. So first, macam mana? Bahagian mana kita nak ambil? Okey, kita nak ambil ni sahaja, bahagian yang ada batang dia ni dan sedikit pelepah dia dekat sini. So yang atas ni boleh pakai untuk masak. Okey, tak perlu nak pakai sebatang macam ni. Kita rasa rugi kan kita beli. So apa nak buat sekarang ni? Kita potong sahaja bahagian ni. Okey. Macam ni. Yang ni boleh ke tepi masak. Yang ni tinggal untuk tanam. Okey? Tak membazir, tak membazir. Okey? Masih boleh guna untuk masak dan masih boleh guna untuk taman dapur kita. Okey, tanam, tinggal, tuai. Mudah je. Okey, so ni contoh dia, saya buat 3 je. Okey, so kita tanam serai. Okey, cara nak tanam sama. Buat lubang sikit, bagi dia tenggelam. Tak apa boleh tenggelam. Okey. And then tekan sikit tangan, sama je macam yang awal-awal pokok awal-awal tadi. Sebab kita nak biar dia ada kontak antara air dengan tanah tanaman kita. Okey. Okey, dah siap.
tanam. Okey, kita tinggal dan tuai. Cantik tak serai? Ni selepas berapa bulan ni? Ni dalam 2 bulan lebih. Dapat cantik macam ni, dah boleh tuai dah untuk masak semula. Okey. Okey, next yang seterusnya ialah tanam bawang. Okey. Bawang yang sentiasa ada di dapur anda. Okey, jadinya kena tahulah tanam kan. Sedih kalau tak tahu tanam, nak makan dia punya daun. Kadang-kadang nak buat cekodok pagi-pagi subuh sebelum pergi kerja ke, hari cuti ke, tengok-tengok daun bawang pun tak ada kan. Kalau tanam ni boleh lah kan. Dah lama sikit boleh makan dia punya isi pula. Okey. Lagi satu, bawang ni memang wajib kita ada dekat dapur sebagai kita punya antibody untuk badan. Okey. So hari ni saya tunjuk cara penanaman bawang. Bawang ni kalau nak tanam dia, kalau anda tengok ni dia ada selaput. Selaput yang tua-tua ni kan. Okey. So selaput ni sebenarnya, okey, so saya tunjuk ni ni ada bawang yang dah tumbuh. Okey, anda sebenarnya boleh tanam terus macam ni. Okey, boleh. Tetapi tunggu lambat dia naik. Dah seminggu pun dia tak naik-naik. Sebab apa? Sebab selaput ni ialah kulit daun dia yang tua. Okey, kalau tengok yang ni lebih lagi. Dia melindungi berbawang dekat dalam ni. Okey, dia tak membantu langsung dalam pencambahan. So, macam mana untuk tingkatkan pencambahan? Kita kena potong sikit bahagian ni. Okey. Kena potong macam ni. Okey. And then kalau you all tengok akar dia ni yang kering macam berjanggut, panjang semua tu, boleh potong. Sebab dia langsung tidak membantu. Okey. Akar yang tua ni kena buang. Okey, kita bagi dia aktif sikit. Jangan sampai you all buang batang dia dengan akar dia semua, tak mau. Okey, so macam inilah keadaan dia. Setelah kita potong and then kita buang sikit dekat sini. Kalau kata ada selaput kulit dia agak tebal, kopek keluar supaya dia membantu pencambahan. Okey, so macam mana nak tanam bawang ni? Kita gali sikit macam ni. Okey, agak tenggelam ya, tapi jangan terlampau dalam sebab dia susah nak naik. Okey, kita firmkan tanah keliling dia macam ni. And then bahagian atas tu tutup sikit je. Tak perlu nak tekan kuat-kuat, tak perlu. Okey. Selepas dalam 2, 3, 4 hari ke seminggu, orang akan nampak dia akan naik. Dia mula bercambak. Okey. Inilah dia tanaman bawang. Okey. Tanaman saya yang terakhir ialah pucuk manis. Okey. Salah satu sayur daun, kalau you all tanam memang tak menyesal lah. Sepanjang masa silap you all mati, dia tak mati lagi kat rumah. Pokok ni tetap ada. Okey. Okey, ni macam pokok kategori saka, tumbuhan saka, perennial. Bukan saka hantu dekat orang tu, ni saka pokok. Okey. Okey. So, macam mana nak tanam ni? Okey, dia pokok ni senang je. Bila kita potong dia, lagi kita potong, lagi banyak dia tumbuh cabang, lagi bagus. Okey, tak perlu nak sedih-sedih kenapa kita nak potong dia. So, pokok ni dah kena ambil dah pucuk dia. Okey, actually pucuk dia ni yang kita makan. Okey, bahagian yang dah agak tua hijau ni agak tinggi kandungan kandungan chemical dekat dalam dia, chemical tumbuhan lah yang boleh dimakan. Okey, so dia agak bagus dimakan sebab dia agak rasa pahit-pahit, tapi nama pucuk manis kan. Ada nilai perubatan lah, tapi tidak elok untuk selalu makan. Okey, kalau seminggu sekali okey, tiap-tiap hari tak okey. Okey. Okay, so macam mana nak tanam dia? Kalau you all tengok dekat sini ada note 1, 2, 3. Kalaulah ada sikit je bahan tanaman ni, memandai ada 2 note sahaja. 1, 2. Okay, potong. 1, 2, potong. 1, 2, potong. Okay, kalau nak lebih 1, 2, 3 boleh. So
Sebelum kita tanam, kita kena buang daun dia ni. Kenapa? Sebab dia tak mampu nak tampung. Sebab dia belum ada akar. Kita nak mengelakkan kehilangan air yang banyak lah. Okay. So, kita serongkan bahagian bawah. Okay. Jangan bazirkan bahagian nut. Okay. Buang. Kalau boleh daun ni tak perlu buang semua. Sebab kandungan kanji dekat dalam ni dia membantu pertumbuhan akar. Okay. Tak perlu buang semua. Yang bawah ni buang tak apalah sebab kita nak cucuk. Mudah je. Ini tanaman menggunakan stem cutting batang Okay. So, macam mana nak buat? Okay, lepas tu kita serong, make sure dia terbenam bahagian yang ada mata tunas ni. Okay, dalam 1 inci lebih macam ni lah. Kedudukan agak serong. Okay, untuk menggalakkan pertumbuhan akar. Apa saya buat ni? Saya tekan dia, saya firmkan dia untuk ada kontak antara air dan juga media tanaman. Okay, tekan. Okay, tekan. Tengok note yang pertama. Okey. Ni sahaja contoh penanaman pucuk manis. Kalau you all tengok dekat sini, hanya 1 note sahaja yang timbul dekat atas permukaan tanah, 1 note lagi terbenam dekat dalam media untuk pengeluaran akar. Okey. Kalau kes yang tak jadi tanam tu sebab dia tanam, ni saya tunjuk contoh Okey, dia tanam bahagian yang licin ni, bahagian yang tak ada note. Okey, dia tak membantu untuk proses pengakaran. Okey, akar tu dia keluar dekat note ni, dekat sini, dekat yang keluar daun ni. Okey. Okey, tanaman ni mudah sahaja menggunakan media apa pun, janji cukup air dia, and then dalam keadaan dalam cuaca yang agak redup sikit atau separa sikit panas, insya-Allah dia akan tumbuh. Lepas tu bila dia dah tumbuh besar macam ni, direct sunlight pun okey. Okey. Itu saja untuk penanaman saya, keempat-empat jenis penanaman ni. Okey. Diharapkan semua boleh tanam lah lepas ni ada dekat rumah. Okey, kalau tak ada juga tanaman ni, tak tahulah pokok tu yang tak hidup ke, tuan dia yang pemalas ke, tak tahu kan. Okey. So, zaman-zaman PKP ni diharap tanaman ni dapat membantu menjadi sumber makanan anda yang murah berkhasiat di dapur anda. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada sesi kali ini saya akan berkongsi pada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan asas pembajaan pokok tanaman dalam pasu. Pokok memerlukan 4 benda untuk hidup dengan lebih bagus. Yang pertama adalah udara, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah sinaran matahari, dan yang keempat adalah nutrien ataupun pembajaan. Sebab itulah pada hari ini, pada kali ini, saya akan berkongsi dengan puan-puan sedikit dengan asas pembajaan. Terdapat 2 jenis baja. Yang pertama sekali adalah baja organik, dan yang kedua adalah baja sintetik ataupun baja kimia. Apa itu baja organik dan apa itu baja kimia? Baja organik adalah dihasilkan dari bahan-bahan semula jadi seperti bahan-bahan dari sisa tumbuhan, bahan dari sisa tinja haiwan ataupun bahan-bahan dari sisa dapur. Manakala baja kimia dihasilkan dari bahan bukan semula jadi. Tetapi baja kimia mengandungi lebih banyak nutrien berbanding dengan baja organik. Kandungan nutrien di dalam baja kimia lebih banyak berbanding dengan baja organik, tetapi baja organik membantu dalam memperbaiki struktur tanah dan juga bagus untuk mikrob di dalam tanah. Keburukan baja kimia adalah ianya boleh membunuh mikrob yang bagus di dalam tanah dan juga menyebabkan tanah menjadi padan. Okey, ini adalah contoh baja kimia, iaitu NPK biru ataupun NPK blue. Dan ini pula adalah contoh baja organik. Okey, ini adalah daripada tinja ayam. Okey, berbentuk pellet. Biasanya jika kita membeli baja, kita akan nampak
label N, P dan K di bungkusan baja. N adalah nitrogen yang membantu pertumbuhan daun. P adalah fosforus yang membantu pertumbuhan akar, dan K adalah kalium atau potasium yang akan membantu pertumbuhan bunga dan buah. Tuan-tuan dan puan-puan, biasanya jika kita ke kedai pertanian, baja yang sangat-sangat biasa yang kita akan jumpa adalah NPK blue ataupun NPK biru dan juga NPK hijau ataupun NPK green. Ini adalah baja asas ataupun baja yang biasa sangat kita jumpa di kedai-kedai. Okey, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menanam pokok buah-buahan dan juga pokok bunga-bungaan, tuan-tuan boleh menggunakan baja NPK blue, iaitu ratio dia 12-12-17. Manakala jika tuan-tuan dan puan-puan ingin menanam pokok sayur-sayuran atau pokok yang jenis berdaun, tuan-tuan boleh gunakan baja NPK hijau ataupun NPK green ini yang ratio dia adalah 15-15-15. Ataupun baja NPK green ini juga digunakan pada peringkat awal pertumbuhan pokok. Ia akan membantu dalam pertumbuhan daun-daun foliage ya. Okey. Sekarang saya nak demo sedikit berkaitan dengan pembajaan pokok berpasu ya. Okey, terdapat 4 cara pembajaan yang biasa digunakan, iaitu yang pertama sekali adalah jenis pocket. Apa maksud pocket? Pocket adalah cara pembajaan di mana kita menepuk lubang di atas tanah. Okey, di atas tanah. Seterusnya kita akan masukkan baja dalam lubang tersebut. Okey, dan kita kena kambus balik lubang tersebut lah. Okey, tapi puan-puan, sebelum kita membaja, kita kena bersihkan dulu pokok kita ya. Okey, right, basuh kita ya. Okey, ini adalah jenis pocket. Jenis yang kedua adalah tabur terus. Biasanya kaedah tabur terus ini adalah kaedah di ladang lah. Okey, maksudnya baja ditabur secara terus sahaja kepada pokok dan atau berhampiran pokok. Teknik yang ketiga adalah teknik sisi, iaitu di mana kita akan meletakkan baja di sekeliling pokok, pokok bunga ataupun pokok yang berada di atas tanah. Dan yang keempat adalah jenis folia, yang mana kita menggunakan baja cecair ya. Ini adalah contoh baja cecair yang biasa saya gunakan lah. Okay. Kita ada label yang menentukan berapa milimeter kita akan letakkan dalam 1 liter air lah. Yang ini baja folia, kita bancuh dan kita spraykan saja di pokok. Okay. Secara kesimpulannya, pokok yang ditanam perlu dibaja dengan baja yang sesuai dan kuantiti yang tertentu. Sebagai contohnya, jarak pemberian baja di antara pokok mesti dah 5 hingga 10 cm daripada pangkal pokok bagi mengelakkan pokok kepanasan ya. Okey, 5 hingga 10 cm. Okey. So kadar pembajaan biasanya berada di label pada baja tersebut Tapi biasanya kalau NPK biru dan NPK green, satu pasu di antara 5 hingga 10 gram setiap kali pembajaan. Biasanya kita membaja 2 minggu sekali. Okey. So inilah saja perkongsian saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa setiap hari kalau kita masak rumah, kita akan buang sisa-sisa seperti kulit bawang, batang-batang daun, kulit buah-buahan, kulit kentang dan sebagainya. Okay, rugi sangat sekiranya kita buang sisa-sisa dapur ni ke dalam tong sampah tapi tak diberi ataupun tak dibuat baja daripada sisa tersebut. Sebab apa? Dalam sisa-sisa dapur tu terdapat banyak sangat nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Tumbuhan ambil nutrien yang penting dalam tanah dan disimpan di dalam bahagian-bahagian dia seperti daun, bunga, buah dan sebagainya. So bila kita masak, kita gunakan hanya isi dalam, kulit kita buang begitu saja, memang amat merugikan. So why not kita kembalikan nutrien ni ke tanah kita? Macam mana nak buat? Sisa dapur biasanya saya akan kumpulkan dalam satu bekas macam ni. Jadinya sisa organik
daripada dapur ni kita simpan lah. Kita boleh buat baja lah. So macam ni saya ada kacang botol yang simpan lama sebenarnya dalam peti sampai tak perasan jadinya daripada saya buang macam tu je, baik saya buat baja lah. Okay, so kita hancur-hancurkan dia, masukkan je dalam blender. Ni semua ni benda-benda yang dah hancur. Habuk teh pun boleh kita gunakan sebagai baja. Ni kita ambil dia punya isi ni, masukkan je dalam blender. Okay, ni antara sisa komen lah kan kita ada. Kulit bawang, sisa dapur, tangkai daun apa semua. Okay, ni ready nak di blender. Segala sampah-sampah dapur ni ada ni. Sebelum nak blender, pastikan blender yang kita gunakan untuk blend sisa dapur ni bukan blender yang kita guna untuk masak lah. Takkan nak gunakan sampah-sampah basah-basah ni nak blend kan. Jadi kita kena ada satu blender jug yang khas untuk kita blend sisa dapur yang kita ada ni. Ini hasil setelah di blender. Okay, tu dia. Dia memang pekat lah. Lepas tu, okay, biasanya memang saya akan campur air sedikit sampai setengah baldi. Dia dah setengah baldi tu baru kita boleh siram pada tanaman kita lah, supaya dia lebih cair. Kalau tak nanti sisa tu dia tak distribute secara sekata jadi dia mungkin akan berketul-ketul ke dekat bahagian yang kita siram tu. Jadi kita cairkan jugalah. Ini lepas saya dah campurkan dengan air, ni air yang penuh nutrisi untuk tanaman lah. Kita buang daripada dapur, dia banyak nutrien untuk tumbuhan. Jadi kita siram je pada tanaman. Jadi kita menambah juga amount bahan organik di tanah kita. Kenapa nak kena blend? Sebab kita nak sisa dapur tu dalam bentuk yang halus supaya dia lebih cepat untuk dia mereput lah. Kalau kita tak kecilkan saiz dia dalam bentuk ketulan-ketulan yang besar, dia memakan masa yang lama untuk dia terurai. Ini dia pengurai-pengurai yang membantu saya untuk menguraikan sisa-sisa dapur dengan lebih cepat. Kalau jumpa ni, janganlah bunuh dia. Dia tak melakukan kerosakan pun, tapi dia memakan bahan-bahan organik ni, sisa buangan dia yang menjadi baja juga untuk tanaman. Bukan cacing tanah sahaja yang berguna, minyak gonggong ni pun berguna juga. Inilah kerja dia. Dia makan segala sisa-sisa makanan yang saya siram dekat tanaman. Hai, Assalamualaikum. So hari ini saya akan terangkan tentang asas penanaman menggunakan teknik hidroponik. Okay, so seperti yang anda semua lihat di atas meja ni adalah peralatan yang kita akan gunakan untuk membuat hidroponik. Okay, so yang pertama kita ada baldi ataupun takung. Okay, yang kedua kita ada tapis. Okay, yang ketiga kita perlukan span ya. So span ni saya dah potong untuk kita letakkan biji benih. Yang keempat kita ada bahan utama kita iaitu baja A dan B. Okay, yang kelima of course kita perlukan biji benih. Okay, langkah pertama kita akan masukkan biji benih di dalam span yang telah dipotong. Okay, so ambil dalam 2 biji-biji benih dan masukkan di setiap lubang yang telah kita tandakan. Selepas masukkan dalam biji benih di dalam span tadi, so kita akan masukkan larutan utama baja kita iaitu baja A dan juga baja B. Okey, so kita akan ambil satu penutup baja A dan masukkan di dalam baldi yang kita ada tadi. Baja A, kemudian baja B. Okey, setelah itu kita akan tambah campuran baja tadi dengan 2 liter air. So pastikan air kita tadi terendam bersama dengan
span yang kita akan letakkan tadi ya. Kenapa kita perlu gunakan baja A dan B ini? Okay? Sebab kandungan utama dalam baja A dan B merupakan kandungan nutrien utama yang diperlukan oleh tanaman, iaitu N, P dan K. Langkah seterusnya ialah kita akan masukkan span di dalam tapis. Okay, hati-hati ya supaya biji-biji kita tak terkeluar. Kemudian kita akan rendamkan di dalam larutan baja yang kita telah bancuh tadi. Okay. So pastikan span yang ada di dalam bakul ini, di dalam tapis ni, terendam bersama larutan baja tadi. Ini adalah hasil yang akan kita peroleh setelah 3 atau 4 hari kemenangan. Okay. So pastikan tempat simpanan hidroponik kita ni berdekatan dengan sumber cahaya supaya kita akan tumbuh dengan lebih segar. Setelah 2 minggu, kita akan dapat hasil tanaman sawit kita sebesar ini. Dan selepas sebulan, tanaman sawit kita pula akan menjadi sebesar ini dengan menggunakan teknik penanaman hidroponik. Okay, Assalamualaikum. Jadi kita dah dengar berkenaan dengan soil and planting media. Kita dah dengar berkenaan dengan macam mana cara kita nak propagate tanaman seperti serai, bawang dan sebagainya. And then kita dengar pula berkenaan dengan cara pembajaan menggunakan baja kimia, menggunakan baja organik. Okay, so bila kita dah buat semua tu, pastinya tanaman kita di dapur ataupun di rumah dah besar. Bila dia dah tumbuh dah besar, pasti akan ada serangga perosak ataupun penyakit lain yang akan serang. Perosak yang serang tanaman kita di rumah ialah serangga. Contohnya seperti belalang, aphids, mealybug, burung, siput dan sebagainya lah. Selain daripada serangga, tanaman makanan kita juga biasanya akan mengalami masalah penyakit. Penyakit tumbuhan ni dipengaruhi oleh persekitaran seperti kelembapan yang tinggi, keadaan tanah yang kurang baik, pengaliran udara yang kurang baik dan sebagainya. Masalah penyakit tumbuhan ni agak sukar untuk dikawal sebab kita perlu adjust faktor persekitaran seperti yang saya sebutkan tadi, kelembapan tanah dan sebagainya. Cili paling mudah kena serang dengan whitefly, kena serang dengan aphids. Kesan dia bila dah diserang oleh 2 jenis serangga tu, biasanya pokok akan berpenyakit. Ini simptom penyakit mozaik pada cili, yang mana kalau dilihat daun dia berkerinting-kerinting, berkerekut, dia tidak sempurna, dia tidak flat. Dan warna dekat daun dia pun dia berbentuk tidak sekata, dia punya warna tu hijau kekuningan, dia bersopak-sopak sikit lah, macam tiles, macam mozaik. Sebab tu nama dia mozaik cili. Walau bagaimanapun, cili yang berpenyakit mozaik ni masih mampu untuk berbuah, mengeluarkan buah, dan kita juga tiada masalah untuk makan buah cili daripada tanaman cili yang ada penyakit mozaik ni. Cumanya kita kena kontrol lah dari segi serangan serangga whiteflies ni. Ni whitefly ni, kalau tengok dekat bawah daun ni banyak sangat. Nak kontrol dia macam mana, kita boleh gunakan semburan organik yang saya akan ajar nanti. Ni semua ni memang biasalah dekat pokok cili. Sebab tu bila kita tanam tanaman makanan, kena monitor selalu. Yang penting ialah monitoring. Dah tanam, turunlah seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali, tengok-tengok pokok kita belik-belik, mana-mana yang ada serangan tu. Contoh macam ni, yang ada serangan petik. Petik bukan buang kat bawah, masuk dalam plastik, buang dalam tong sampah. Supaya kalau ada serangga yang mungkin dia nak capai dia punya adult stage dia tak sempat nak keluar dan pergi ke tanaman perumah, jadi dia mati dalam plastik sahaja. Tu cara dia. Tengok-tengok mana yang ada penyakit ataupun perosak seperti serangga, ambil dan buang. Jangan tunggu dah banyak baru nak spray dengan racun organik ataupun racun yang bukan organik.
saya akan kongsikan cara bagaimana untuk kontrol serangan serangga perosak di kebun-kebun kita dengan menggunakan bahan-bahan yang kita ada di dapur kita. Okey, nak tahu apa dia? Jom tengok. Kita nak gunakan satu labu bawang putih ni. Jadi kita kopek saja. Tak payah nak buang kulit macam nak masak tu, sebab kita nak blend saja dia. Jadi kita pisah-pisahkan dia. Pisahkan dia. Okey. Ni dia kita buang tiga lah. Kita nak buang dia. Okey, ni yang kita akan gunakan untuk kita buat racun organik daripada bawang putih. Okey, kita masukkan saja dalam blender. Kita tambah air. Okey, dan kita blend. Okey, dah selesai blender. Kita masukkan dalam kita punya sprayer. So kita tuang je dalam ni, tapis dia. Jangan membazir, kita perahlah dia selagi ada lagi saki-baki air semburan bawang putih ni, air blender bawang putih ni. Satu labu bawang putih tadi kita boleh prepare dalam 1 liter semburan sebenarnya. Tapi kalau betul tuan-tuan dan puan-puan kecil, boleh juga kita gunakan satu labu untuk botol yang berkapasiti mungkin ni dalam 400-500 ml. Lagi banyak kita punya bawang putih dalam satu semburan tu, lagi kuat dosage kita lah, bergantung kepada tuan-puan punya preference. Kalau lagi cair, dia punya dosage dia kurang kuat lah. Lagi banyak kita punya bawang putih, lagi kuat kita punya dosage ataupun kekuatan racun itu sendiri. Kita tambah saja air, kita penuhkan botol ni. Sekarang saya dah siap saya punya racun organik bawang putih. Racun ni kita boleh spray dekat kita punya tanaman makanan tanpa perlu risau untuk menuai hasil tanaman kita lah. Sebab ni bawang putih, jadi kita makan pun tak ada apa-apa lagi menambah antibiotik dalam badan kita ada. Okey, spray saja. Nampak tak? Kalau ada perasan web slider dia dah lari-lari. Hijau ni kena air bawang putih. Kita punya bawang putih fresh pun hijau, pedas dia kan main tak percaya, cuba try. Ambil bawang putih fresh tu kunyah. Semburan racun organik ni perlu dilakukan waktu cuaca tak berapa nak panas sangat. Jangan sembuh waktu panas terik pula. Tak sempat pokok tu nak absorb air semburan kita tu, dia dah meruap dekat udara dulu. Dan bukan sewaktu daun basah selepas hujan. Kalau tak pun memang tak ada kesan lah kita sembuh. Air semburan tu akan jatuh ke tanah. Tengok keadaan cuaca sebelum kita sembuh. Okay? Selain menggunakan kaedah semburan racun organik, kita juga boleh menggunakan kaedah kultura ataupun kaedah culture untuk mengurangkan serangan serangga perosak. Antaranya ialah companion planting, yang mana kita boleh campur adukkan kita punya tanaman ni dengan tanaman yang lain lah. Apa tujuan dia? Membuatkan serangga perosak ni keliru. Serangga perosak dia akan mencari tanaman makanan dia melalui derai bau. Bila kita campur adukkan sesuatu tanaman ni, bau-bau dia pun dah bercampur. Jadi serangga dia susah nak cari dia punya tanaman makanan tu. Sedikit sebanyak membantu untuk melambatkan ataupun mengurangkan serangan perosak.